Bosku Najib, Zahid Ponorogo. Okey juga kamu berdua di hari raya ni? Tak okey bosku? Oh, kamu sambut hari raya dalam Mahkamah Malaysia? Bosku Najib? Oh, Zahid Hamidi. Kesian, sangat kesian. Ini adalah breaking news, berita tergempar, berita politik paling meletup di hari raya. Untuk makluman pakcik makcik Oto Arung, datuk nenek, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana. Di bulan Syawal sambutan hari raya Aidilfitri ini, Najib Razak dan Zahid Hamidi sibuk sambut Hari Raya Aidilfitri dalam Mahkamah Malaysia kerana perbicaraan kes jenayah rasuah mereka bersambung semula di Hari Raya. Ya, tepuk tangan! Hey, saya ingat kamu punya kes mahkamah ni cuti di Hari Raya. Rupa-rupanya overtime ya. Sambut Hari Raya Aidilfitri dalam Mahkamah Malaysia. Saya ingin memberi pujian kepada hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia yang mempercepatkan perbicaraan kes jenayah rasuah Najib Razak dan Zahid Hamidi di Hari Raya Aidilfitri ini. Saya sendiri terkejut sebagai rakyat Malaysia. Saya ingatkan kes-kes mahkamah Najib Razak dan Zahid Hamidi ini sudah ditutup. Tapi rupa-rupanya belum ditutup ya. Masih kelemasan, masih kelangkabut. Wah, masih sangat-sangat susah ya untuk Najib Razak dan Zahid Hamidi menutup beratus-ratus kes jenayah mereka dalam Mahkamah Malaysia. Marah, koyak mental, kepanasan, berdarah dan bernanah lubang telinga kamu. Bosku Najib, Zahid Ponorogo, jangan marah. Ini Hari Raya Aidilfitri. Tak boleh marah-marah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahid dan batin. Meriah sungguh Mahkamah Malaysia minggu ini ya. Ada banyak rahsia-rahsia kes jenayah rasuah Najib Razak dan Zahid Hamidi terus dibongkarkan dalam Mahkamah Malaysia. Kita pergi dulu kes Mahkamah Bosku Najib yang katanya kebal tetapi masih sibuk turun naik mahkamah. Pertama, untuk makluman pemerhati kes jenayah rasuah 1MDB Najib Razak. Di bulan Syawal sambutan Hari Raya Aidilfitri, perbicaraan kes jenayah rompakan 2.3 bilion ringgit atas nama Bosku Najib bersambung sejak hari Isnin kemarin dan hari ini. Ada satu pendedahan yang cukup panas. Didedahkan oleh bekas pegawai khas Najib Razak, saksi utama bernama Wan Ahmad Shihab, Wan Ismail. Apakah rahsia Bosku Najib yang dibongkarkan dalam Mahkamah Malaysia berkaitan kes rompakan 2.3 bilion ringgit itu? Dengar baik-baik ya, pakcik makcik Oto Arung dalam UMNO. Dulu-dulu ya, Najib Razak kata dia tak rapat dengan Jolo, dia tak kenal Jolo, dia tak lantik Jolo dalam urus niagawan MDB. Najib Razak kata Jolo ini tipu dia. Jolo ini watak utama yang merompak 1MDB. Tetapi tup-tap kantoi dibogelkan Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia di Hari Raya Aidilfitri. Rupa-rupanya Najib Razak telah meminta pertolongan daripada Jolo untuk menguruskan percutian di luar negara, melibatkan
kerabat diraja Arab Saudi dan kerabat diraja UAE. Bosku Najib, apa cerita ni? Ini fakta baru, bukti baru. Yang mana modus operandi Najib Razak dan Jolo antara watak utama dalang utama mastermind mencuri dan merompak duit 1MDB semakin terbongkar. Jolo telah memaklumkan kepada bekas pegawai khas Najib Razak bernama Wan Ahmad Shihab Wan Ismail bahawa Najib Razak bersama Rosmah Mansor dan keluarga mereka akan bercuti di selatan Perancis beberapa tahun lalu. Percutian tersebut adalah atas jemputan seorang putera Kuwait dan seorang sahabatnya bernama Sheikh Hamid di atas kapal layar mewah milik mereka iaitu RM Elegance. Beliau turut mengesahkan dengan Najib Razak tentang maklumat percutian bersama Rosmah, Jolo dan anak-anak Rosmah. Wow. Najib Razak bercuti bersama Jolo, Rosmah bercuti bersama Jolo, anak-anak Najib, anak-anak Rosmah bercuti dengan Jolo. Wah, semua tentatif percutian Najib Razak diurus oleh Jolo. Sangat rapat ya Najib Razak, Rosmah Mansor dengan Jolo. Ialah macam mana tak rapat. Jolo jadi orang tengah untuk bantu bosku Najib merompak 2.3 bilion ringgit. Betul kan Najib? Kalau kau tak boleh jawab, betul lah ini kan? Selain itu, saksi utama menyatakan bahawa Najib Razak memaklumkan terdapat seorang putera Saudi berada di sebuah kapal lain yang berdekatan dengan kapal putera Raja Kuwait dan menjemput Najib Razak sekeluarga untuk minum petang di atas kapal mewah tersebut. Nama putera Saudi itu adalah putera Turki. Pemilik kepada syarikat Petro Saudi yang membantu bosku Najib dan Jolo buat kerjasama joint venture bersama syarikat 1MDB untuk merompak duit 1MDB berbilion-bilion ringgit. Jolo turut berada di atas kapal putera Arab Saudi. Wah, dahsyat ya modus operandi Najib dengan Jolo ni. Memang kabel besar. Kabel dia bukan kaleng-kaleng. Guna kabel besar keturunan diraja Arab Saudi untuk merompak 1MDB. Percutian kedua turut berlangsung. Yang tadi tu percutian pertama ya, Najib Razak, Rosmah, Jolo, anak-anak Rosmah, anak-anak Najib. Percutian kedua berlangsung di perairan Greece dan Itali pada pertengahan tahun 2010 lalu. Saksi yang merupakan bekas pegawai khas Najib Razak berkata di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa Jolo memberitahu seorang putera Saudi menjemput Najib Razak dan keluarganya untuk bercuti di atas kapal mewah bernama Goldman Oatsea. Di samping itu juga, percutian ketiga pada tahun 2013 di atas kapal layar Topaz milik Sheikh Mansor, seorang putera diraja Abu Dhabi, yang mana semua percutian Najib Razak, Rosmah Mansor, Jolo dan keluarga Najib free of charge, sponsor by kerabat diraja Abu Dhabi. Yelah, memanglah kau kena sponsor. Dah kau tolong merompak duit rakyat Malaysia dalam 1MDB. Ini antara fakta baru, bukti baru yang menunjukkan hubungan rapat Najib Razak dan Jolo. Dalam perbicaraan kes rompakan 2.3 bilion ringgit ini, Najib Razak menggambarkan yang dia itu tak rapat dengan Jolo, yang dia tu ditipu oleh Jolo. Padahal Najib Razak yang memberi arahan kepada Jolo untuk berurusan dengan kerabat-kerabat diraja Arab Saudi, Abu Dhabi, kerabat-kerabat diraja negara-negara Timur Tengah.
sempat lagi bercuti-cuti honeymoon bersama Jolo. Ini membuktikan Jolo adalah ejen politik kamu, Najib Razak, yang bukan sahaja mengurus semua transaksi duit 1MDB yang masuk dalam akaun bank peribadi kamu. Percutian mewah kamu bersama Rosma dan anak-anak kamu pun diurus oleh Jolo untuk kamu berjumpa dengan kerabat-kerabat diraja yang menjadi kabel besar kamu untuk merompak duit 1MDB. Kita sambung lagi. Ini paling dahsyat ya. Pengakuan oleh bekas pengerusi syarikat 1MDB bernama Tan Sri Muhammad Baki Saleh. Ini pasal kau lah, Najib, dengan Jolo, rahsia baru kau. Kata bekas pengerusi 1MDB di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk perbicaraan kes rompakan 2.3 bilion ringgit melibatkan Najib Razak di mahkamah kemarin, menyatakan bahawa beliau seringkali melihat kelibat Jolo di pejabat timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan bernama Najib Razak beberapa tahun lalu di Putrajaya. Oh, rupa-rupanya kau ni, Najib, dah lama berkawan dengan Jolo, dah lama rapat dengan Jolo. Sebelum kau jadi Perdana Menteri, sebelum kau jadi Menteri Keuangan, sebelum kau jadi big boss dalam syarikat 1MDB, oh, Jolo ni memang kroni kau. Memang proksi kau di Putrajaya. Memang sangat-sangat mengejutkan ya, pendedahan baru oleh bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Baki Saleh menyatakan kamu, Najib Razak, selalu berjumpa dengan Jolo di Putrajaya. Kalau kau cakap Jolo ni menipu kau lah, memerangkap kau, kenapa kau lantik Jolo ni sebagai kroni dan proksi kau sejak kau jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan di Putrajaya? Kau jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sehingga tahun 2008. 2009 kau jadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia menggantikan Pak Lah. Jadi ini membuktikan Jolo ni memang ejen politik kau yang sudah lama mengajar kau untuk merompak di Putrajaya. Sewaktu penubuhan syarikat 1MDB, kamu, Najib Razak, mengarahkan Jolo untuk menghubungi Tan Sri Muhammad Baki Saleh untuk dilantik sebagai pengerusi syarikat 1MDB pada tahun 2009 kamu jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Hello Jolo, tolong hubungi Tan Sri Muhammad Baki Saleh. Saya nak lantik dia jadi pengerusi 1MDB. Kita memerlukan kepakarannya untuk pembangunan negara dalam 1MDB. Jolo pun telefonlah Tan Sri Muhammad Baki Saleh yang menjadi saksi utama dalam perbicaraan kes 1MDB 2.3 bilion ringgit. Hello, saya ni Jolo. Bosku Najib suruh saya call Tan Sri ni. Tan Sri, kita ada offer job Tan Sri. Kami akan bagi you jawatan pengerusi 1MDB, Tan Sri. Kami perlukan kepakaran Tan Sri untuk kita tubuhkan syarikat 1MDB, kumpul dana pelaburan 1MDB demi memajukan ekonomi negara Malaysia. Okey, Tan Sri, deal lah. Okey, ini saya menyampaikan wahyu daripada Najib Razak, Tan Sri. Okey Tan Sri, nanti kita jumpa Najib Razak. Tan Sri Muhammad Baki Saleh adalah saksi ke-15 yang sebelum ini dilantik oleh Najib Razak dan Jolo menjadi pengerusi 1MDB. Ini antara saksi paling besar. Tahu semua rahsia kamu, Najib Razak, Jolo, merompak duit 1MDB, cuci duit 1MDB secara haram. Kamu salah guna
kedudukan kamu sebagai bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan merompak 2.3 bilion ringgit, bosku. Saya petik pengakuan, fakta baru, bukti baru. Orang kamu sendiri, Najib Razak, Jolo, mengaku dalam Mahkamah Malaysia kemarin. Dia mengaku ada yang tak kena dalam syarikat 1MDB sehingga menyebabkan beliau letak jawatan di hadapan Najib Razak dan Jolo. Tan Sri Muhammad Baki mengakui Najib Razak terlibat dalam salah laku keuangan syarikat 1MDB. Ia antara sebab utama beliau letak jawatan pengerusi 1MDB serta ahli lembaga pengarah 1MDB pada tahun 2009 lalu. Saksi ke-15 itu, iaitu Tan Sri Muhammad Baki Saleh, pernah menghantar SMS kepada Najib Razak pasal masalah duit pelaburan 1MDB yang hilang dan dialihkan ke luar negara tetapi tidak dibalas SMS tersebut oleh Najib Razak. Pemindahan duit pelaburan 1MDB 1 bilion US dollar ke luar negara tanpa kelulusan lembaga pengarah 1MDB telah menyebabkan Tan Sri Muhammad Baki Saleh letak jawatan di hadapan Najib Razak dan kini menjadi saksi dalam Mahkamah Malaysia. Tan Sri Muhammad Baki Saleh tak setuju untuk kerjasama urus niaga antara syarikat 1MDB dan syarikat Petro Saudi milik kerabat diraja Arab Saudi di negara Arab Saudi. Kerana bagi Tan Sri Muhammad Baki Saleh, kerjasama urus niaga itu adalah tidak adil. Aset perniagaan syarikat Petro Saudi di Arab Saudi belum cukup kuat untuk bekerjasama dengan syarikat 1MDB yang mempunyai aset keuangan 1 bilion US dollar bersamaan lebih 4 bilion ringgit. Bagi Tan Sri Muhammad Baki Saleh, kerjasama antara 1MDB dan syarikat Petro Saudi kerabat diraja Arab Saudi merugikan negara Malaysia, merugikan syarikat 1MDB. Tetapi Najib Razak ikut cakap Jolo. Najib Razak meluluskan pemindahan duit pelaburan rakyat Malaysia sehingga duit itu dirompak 1 bilion US dollar dan dicuci secara haram di luar negara. Rupa-rupanya bosku Najib yang arahkan Jolo. Rupa-rupanya syarikat Petro Saudi kerabat diraja Arab Saudi tolong bosku untuk cuci duit haram. Rupa-rupanya sebahagian daripada duit 1 bilion US dollar sebanyak 2.3 bilion ringgit masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib. Semua itu adalah duit rakyat Malaysia. Begitu ceritanya macam mana bosku Najib merompak. Ini bukti baru, fakta baru ni. Hubungan rapat Najib Razak dan Jolo terbongkar lagi dalam Mahkamah Malaysia. Kau nak sembunyikan Jolo, bosku Najib di luar negara? Taktik ini membunuh diri kau sendiri, ya? Kau nak kambing hitamkan Jolo? Rahsia kau dengan Jolo dah terbongkar di Hari Raya Aidilfitri. Memang Jolo tu orang kau, Najib Razak. Kaulah yang mengarahkan Jolo, orang tengah paling kau sayang, untuk cuci 1 bilion US dollar duit 1MDB yang kau pindahkan ke luar negara sehingga Tan Sri Muhammad Baki Saleh, bekas orang kau, bekas pengerusi 1MDB, kasih bongkar semua rahsia kau, modus operandi kau mencuri, merompak, mencuci duit haram 1MDB bersama Jolo di luar negara bersama kerabat di Raja Arab Saudi. Kau cakap itu derma Raja Arab Saudi? Excuse me. Kerabat di Raja Arab Saudi tolong kau merompak duit 1MDB. Please take note, kau dah cuti-cuti honeymoon dengan kerabat di Raja Arab Saudi di luar negara kan? Ini kabel besar kau yang tolong kau merompak. Kau makanlah, apa kau rasa? Oren, pelat. Apa kau rasa? Kau rasa? Ini tanda-tanda kiamat besar nih. Kau kalah lagi nih. Kes rompakan 2.3 bilion ringgit. Seterusnya, ini kes Mahkamah Zahid Hamidi. Akhirnya secara rasmi, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Zahid Hamidi di Hari Raya Aidilfitri kemarin untuk dapatkan rakaman kenyataan daripada 15 orang saksi dalam kes jenayah rasuah dana yayasan akal budi 47 kes jenayah rasuah Zahid Hamidi.
Ini masalah besarlah Zahid Hamidi ni. Sebelum ini Zahid Hamidi memohon kepada pihak mahkamah. Dia nak minta semua maklumat dan kenyataan 15 orang saksi yang menyebabkan dia kalah raund pertama. Kalah kes prima facie. Kalah 47 kes jenayah rasuah, jenayah merompak, mencuri, cuci duit haram, dana yayasan akal budi, ratusan jutaan ringgit. Ini banyak kes jenayah kau ni. Selain Najib Razak masih sakit kepala, turun mahkamah, naik mahkamah, turun mahkamah di Hari Raya Aidilfitri. Zahid Hamidi ni pun bermasalah, pakcik-makcik Otok Aru. Memang sangat kesian ni. Dua orang lalu penyamun penyangak ni. Kenapa Hakim Mahkamah Tinggi tolak permohonan kamu, Zahid Hamidi? Kau dengarlah ni. Berdasarkan keputusan Hakim, permohonan Zahid Hamidi itu adalah bercanggah dengan polisi dan kepentingan awam dalam Mahkamah Malaysia. Jika nama 15 orang saksi dan rakaman percakapan saksi diserahkan kepada Zahid Hamidi dan peguam belanya, saksi-saksi tersebut boleh terdedah kepada intimidasi dan boleh diugut agar memberi keterangan yang berbeza daripada rakaman kenyataan di hadapan SPRM. Dan kenapa Zahid Hamidi gagal untuk dapat rakaman kenyataan 15 orang saksi? Kerana Hakim Mahkamah Tinggi mahu memberi jaminan rahsia dan mengelakkan tindakan balas dendam dibuat oleh pihak lawan. Zahid Hamidi, kenapa kau desperate ni? Nak minta maklumat 15 orang saksi. Ini tak logik ni, kau punya permohonan ni. Maka ini tanda-tanda kekalahan lagi lah. Apabila hakim-hakim ni mempertahankan saksi-saksi dalam kes-kes jenayah rasuah berprofil tinggi, melibatkan Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosman Mansor dan penjenayah-penjenayah lain dalam negara ini. Mana boleh Zahid Hamidi, kau nak minta semua maklumat-maklumat sulit, rahsia-rahsia sulit 15 orang saksi daripada SPRM, daripada pihak mahkamah. Ini boleh mengancam nyawa saksi-saksi Nanti dibunuh macam mana? Kalau dibom sifu macam mana? Kalau ditembak, diugut macam mana? Kamu ni, lalu-lalu penyangak ni suka mengugut orang. So, inilah antara kes-kes jenayah rasuah berprofil tinggi melibatkan Najib Razak dan Zahid Hamidi yang semakin panas dan meletup macam bom nuklear dalam Mahkamah Malaysia. Memang Najib Razak, Zahid Hamidi ni banyak duit, tapi sayang sambut Hari Raya Aidilfitri dalam Mahkamah Malaysia. Memang besar kabel Najib Razak dan Zahid Hamidi ni. Tapi sayang, bukti-bukti baru. Kes rompakan Najib Razak 2.3 bilion ringgit. Rahsia Najib Razak dengan Jolo terbongkar di Hari Raya Syawal ini. Zahid Hamidi kecewa kemarin sambut Hari Raya dekat mahkamah sebab permohonan dia dengan peguam-peguam bela dia ditolak oleh hakim untuk dapatkan semua maklumat sulit, rahsia sulit 15 orang saksi utama yang menjadi penyebab utama Zahid Hamidi bakal disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh. Kes jenayah rasuah Zahid Hamidi ini, masalah besar dia, semua bukti Zahid Hamidi bagi dengan SPRM. Ini kurang cerdiknya Zahid Ponorogo. Aku terus terang ya. Najib Razak, ahli-ahli UMNO yang amat saya hormati. Adakah patut kau Zahid Hamidi, kau bagi semua rekod-rekod perbelanjaan keuangan kau, transaksi keuangan kau, duit yang kau curi dalam yayasan akal budi, kau bagi dengan SPRM? Ditambah lagi dengan 15 orang saksi utama yang tahu semua rahsia kau merompak duit yayasan akal budi. Yang kau dupang-dupang, belau, kau bagi semua bukti kepada SPRM, akhirnya kau terperangkap sendiri Zahid Hamidi. Ini 47 kes jenayah rasuah, jenayah mencuri, merompak,
jenayah pecah amanat, jenayah pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi. Zahid Ponorogo, pengasas Yayasan Akal Budi, dia tubuhkan Yayasan Akal Budi untuk merompak, untuk shopping, untuk buat bisnes dengan isteri dan anak-anak dia. Bayar hutang kad kredit guna dana Yayasan Akal Budi. Mana boleh. Kau cakap dana Yayasan Akal Budi adalah untuk badan-badan kebajikan. Kalau betul untuk badan-badan kebajikan, kenapa kau kantoi serahkan bukti transaksi keuangan, aliran transaksi keuangan duit Yayasan Akal Budi kau guna untuk beli hotel di Bali, Indonesia atas nama anak perempuan kau? Kau bayar hutang kad kredit kau bersama isteri kau? Kau guna untuk sponsor satu acara pasukan bola sepak dalam negara? Ini namanya mencuri. Ini namanya merompak. Memanglah Yayasan Akal Budi tu kau guna untuk tolong anak-anak yatim, tapi dalam masa yang sama kau merompak. Itu masalah besar dia, Zahid Ponorogo. Bukan kau dizalimi, bukan kau ditindas, kau yang merompak. Ya, kau. Kau yang bagi bukti tu dengan SPRM. Sekarang, kenyataan 15 orang saksi tu, kau tak boleh tuntut dalam Mahkamah Malaysia. Nasi dah jadi bubur, Zahid Hamidi. Kau sama dupang kau dengan Najib Razak. Zahid Ponorogo, dulu kau beria tangkap aku 2016. 1-2 minggu kau tangkap aku, tak ada jenayah aku ni. Sekarang karma mengejar kau, Najib Razak, Zahid Hamidi. Sebab tu kau susah dalam Mahkamah Malaysia. Hari Raya Aidilfitri pun kau sambut hari raya dalam mahkamah. Malu kan? Dulu kamu ketawakan aku. Najib, Zahid, kau tangkap aku. Sekarang aku ketawakan kamu dua. Saya tak pernah kalah dalam Mahkamah Malaysia. Najib, Zahid, kalah. Termasuk Rosmah kalah. So macam mana ni? Pengajaran dia, jangan jadi pemimpin zalim, pemimpin diktator, pemimpin tamak merompak duit. Kau nampak bilion-bilion depan kau, juta-juta depan mata kau, rompak. Kami takkan kalah ni PRU 14. Sekalinya kun fayakun atas izin Allah. Kalah PRU 14. Kalau Najib Razak, Zahid Hamidi dan UMNO BN tak kalah PRU 14 lalu, 9 Mei 2018 lalu, kes mahkamah kamu ini tidak akan dibuka dalam negara Malaysia. Kau tengok kes mahkamah kau, Zahid Hamidi. Sejak kamu kalah PRU 14, berapa banyak kes jenayah kau? 80 kes jenayah. Lebih 80 kes jenayah, rompakan, jenayah rasuah dibuka atas nama kau. Sampai kau tak boleh bernafas di hari raya. Terpaksa sambut hari raya dalam Mahkamah Malaysia. Najib Razak, berapa ratus kes dia dalam Mahkamah Malaysia sejak dia hilang jawatan Perdana Menteri, hilang jawatan Menteri Keuangan, PRU 14 lalu. Dek, 42 kes jenayah rasuah, jenayah rompakan bernilai puluh-puluh bilion ringgit, saman sivil, kes cukai LHDN, berpuluh-puluh bilion ringgit. Semua ni adalah takdir kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tangkap lagi saya. Mau lagi tangkap saya, Najib Razak, Zahid Hamidi, tangkap lagi saya. Mau kalah PRU 15, tangkap lagi saya. Kau mau heret saya dalam mahkamah, saya ni tak takut dibicarakan dalam mahkamah sebab saya tahu saya bukan penjenayah. Saya confirm menang dalam Mahkamah Malaysia. Korang 100 orang kan nak lawan saya dalam mahkamah, tak takut Najib Razak, Zahid Hamidi. Tapi kamu ni, peguam bela kamu ramai, beratus-ratus orang, tetapi kamu takut dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia di Hari Raya Aidilfitri. Kes mahkamah kamu tak ditutup sampai sekarang walaupun UMNO jadi kerajaan di Putrajaya melalui pintu belakang, walaupun UMNO jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Najib Razak, Zahid Hamidi, kau pun pening-pening lalat, bingung. Kenapa kami dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia di musim Hari Raya? Inilah dosa-dosa besar kamu menzalimi Kingmaker politik Malaysia generasi baru. Dalam game real politik Malaysia ni, siapa-siapa yang setuju Fazli Syamat confirm hancur. Kalau bukan tiba-tiba tumbang, mati mengejut, akan tiba-tiba tu check in penjara Sungai Buloh ya. Siapa mau lawan tu face to face dengan saya ya. Ini suara keramat rakyat ini, paling ditakuti.
oleh generasi lama dan generasi baru dalam percaturan real politik Malaysia. So, selamat maju jaya ya Najib Razak Zahid Hamidi, yang nampaknya semua kes jenayah rasuah kamu ni sangat laju dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia. Salute and respect ya kepada Ketua Hakim Negara, hakim-hakim, semua hakim dalam Mahkamah Malaysia yang bekerja keras mempercepatkan perbicaraan kes jenayah rasuah berprofil tinggi berkepentingan awam ini melibatkan Najib Razak Zahid Hamidi, Rosmah Mansor, Jolo, konco-konco penyamun lanu penyangak ni dalam Mahkamah Malaysia ya. Saya bangga mempertahankan institusi kehakiman negara, ketua hakim negara, hakim-hakim dalam negara ini. Saya sanggup masuk penjara Sungai Buloh untuk mempertahankan hakim-hakim ni. Teruskan berani menegakkan keadilan undang-undang, kedaulatan undang-undang, keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam Mahkamah Malaysia. Wahai perompak penyamun penyangak, banduan penjenayah, bosku Najib dan Zahid Ponorogo, baru sekarang kamu menyesal merompak? Sesal kemudian tak berguna lagi Najib, Zahid. UMNO BN dah tak ada kuasa dalam Mahkamah Malaysia. Sebab itu kes mahkamah kamu tu tak ditutup di hari raya. Kau tanya aku kenapa aku masih bebas? Kau tertanya-tanya kenapa aku kebal dalam negara Malaysia? Aku tak lari macam Raja Petra, macam Jolo ya. Tak lari. Saya berada dalam negara Malaysia. Siapa mau tangkap saya silakan. Siapa mau culik saya silakan. Siapa mau heret saya dalam mahkamah silakan. Tapi kalau kau mati mengejut, jangan kau sebut nama Jufazli Syamat. Najib Razak Zahid Hamidi UMNO BN hari itu mati mengejut PRU 14 lalu. Kalau kau tak sentuh Jufazli Syamat, kes mahkamah kamu ni, Najib Razak Zahid Hamidi takkan dibuka di Hari Raya Aidilfitri. Apapun, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada bosku Najib dan Zahid Ponorogo yang huru-hara dalam Mahkamah Malaysia di musim Hari Raya ini. Penjara Sungai Buloh dah tak sabar menanti kehadiran kamu. Wahai banduan penjenayah, lanun penyangak, pengkhianat, petualang kepada negara Malaysia berdaulat ini. Merompak lagi kamu ya di Hari Raya ni, rompak lagi. Nak sangat jadi kaya raya kan? Hasil daripada merompak. Nak sangat hidup senang lenang hasil daripada mencuri duit rakyat, duit negara secara haram. Itulah hasil dia makan duit haram Najib Razak Zahid Hamidi. Kes mahkamah kamu beratus-ratus kes jenayah rasuah semakin dipercepatkan dalam mahkamah di musim Hari Raya. Checkmate and game over. Bosku Najib dan Zahid Ponorogo yang mati mengejut di tangan Jufazli Syamat. Penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam. Kirim salam rindu bosku Najib Zahid Ponorogo. Game is over.